Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Saya harap murid berada dalam keadaan sihat dan afiat. Baiklah, sebelum tu Ustaz minta murid dapat like dan subscribe channel ini. Baiklah murid-murid, dalam video pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz akan mengajar pendidikan Islam tahun 5 bidang akidah di bawah tajuk beriman kepada hari akhirat. Murid-murid boleh rujuk kepada buku teks muka surat 80 hingga 87. Baiklah murid-murid, sebelum kita mula pembelajaran pada hari ini, Ustaz nak murid cuba lihat kepada gambar yang Ustaz akan kongsikan. Baiklah, murid dah lihat gambar tadi. Murid faham apa yang Ustaz gambar yang Ustaz tunjukkan? Baiklah murid-murid, tadi Ustaz tunjukkan beberapa keping gambar berkenaan keadaan yang berlaku di dunia kita, yang telah pun berlaku. Baiklah, dalam pembelajaran kita berkenaan tajuk hari akhirat ni, yang pertama Ustaz akan menerangkan berkenaan pengertian hari akhirat, dalil serta hukum. Seterusnya Ustaz akan menceritakan kepada murid bagaimana peringkat alam akhirat. Seterusnya kita nak tahu apa dia nama-nama lain bagi hari akhirat. Baiklah murid-murid sekalian, yang pertama kita nak pergi kepada pengertian hari akhirat. Hari akhirat ialah bermaksud hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia akan dibangkitkan. Manusia akan berhimpun di padang mahsyar untuk dihitung amalannya bagi menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Itulah murid makna hari akhirat. Gimana? Yang penting murid kena beriman, kena yakin bahawa kiamat pasti akan berlaku. Kita kena tahu bahawa bila-bila masa saja hari akhirat akan berlaku. Seperti yang kita dah tahu, kiamat ada tanda dia. Hari akhirat ada tanda-tanda. Ada tanda kecil, ada dan tanda besar. Antara tanda kecil yang saya nak terangkan ialah, contohnya ialah tanda kecil kiamat, salah satunya ialah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah beritahu, salah satu tanda kecil ialah aku lahir, aku hidup dan kemudian aku mati. Seterusnya, tanda-tanda kecil yang kita boleh lihat ialah yang pernah disebut oleh Nabi ialah penyakit taun. Pernah berlaku pada zaman sebelum kita. Selain itu, diterangkan antara salah satu kiamat kecil ialah negara Palestin bebas. Negara Palestin akan dibebaskan. Ini pernah berlaku pada zaman Saidina Umar. Seterusnya, bebasnya Parsi. Parsi dibebaskan. Selain itu tanda kiamat yang sudah terjadi, yang sudah berlaku, yang sudah kita tahu. Ada juga yang yang sedang terjadi sekarang ni. Ada tanda kiamat yang sedang terjadi. Contohnya apa? Yang kita boleh lihat dalam hadis Nabi, ada diberitahu. Contohnya air minuman keras, dia tukar nama dengan nama lain. Contohnya arak, tapi ada nama lain selain pada nama arak. Contohnya istilah-istilah baru. Itu juga menunjukkan tanda-tanda kiamat. Yang kedua, tanda kiamat yang biasa kita lihat ialah apa? Zina sudah dianggap biasa pada kita. Contohnya kita tengok pada video melalui Instagram, TikTok, orang-orang buat maksiat, maknanya zina ni orang anggap perkara biasa. Seterusnya minuman keras. Orang minum minuman keras juga, iaitu perkara terjadi. Okey, selain itu
tanda-tanda kiamat yang belum terjadi yang disebut oleh Nabi ialah banyak. Salah satunya ialah contoh Malhamah Kubra, iaitu perang besar antara orang Muslimin dan orang Nasrani. Kita tak tahu bila akan berlaku, mana kita tak tahu. Cuma kita siapkan diri kita agar iman kita kuat untuk menghadapi perkara ni. Okey, baiklah. Seterusnya Ustaz akan sambung kepada tanda-tanda kiamat besar untuk kefahaman, untuk tambah. Walaupun ia tak ada dalam buku teks, ini sebagai Ustaz cerita supaya kita tahu, sebagai ilmu pengetahuan untuk kita. Baiklah, tanda kiamat besar yang Ustaz nak terangkan kepada murid ialah yang pertama, Dajjal. Dajjal akan keluar. Kita tak tahu bila, tapi bila Dajjal keluar, dia akan menjadi fitnah besar kepada orang Islam. Dan ini insya-Allah akan terjadi. Yang kedua, selepas Dajjal keluar, akan keluarlah Imam Mahdi. Imam Mahdi, yang mana Nabi pernah sebut Imam Mahdi ni bila dia turun, dia mempunyai nama yang sama dengan aku. Dan dari keturunan, dan Imam Mahdi juga dari keturunan, salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jalur keturunan dia adalah daripada Nabi Muhammad. Okey, seterusnya tanda kiamat besar ialah selepas Imam Mahdi akan pula turun Nabi Isa. Nabi Isa turun, dia akan apa? Dia akan menghancurkan Dajjal. Seterusnya, bila Nabi Isa turun pula Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini juga akan buat kerosakan di bumi dan akan juga dihancurkan oleh Nabi Isa. Seterusnya, selepas Nabi Isa menghancurkan Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa akan wafat. Sampai Nabi Isa wafat, semua manusia akan kufur semula. Dan seterusnya, selepas Nabi Isa wafat akan munculnya Dabah. Selepas itu akan berlakulah gelongsor bumi. Bumi akan bergerak. Dan seterusnya banyak lagi lah peristiwa besar yang akan berlaku. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan sambung kepada peringkat-peringkat kiamat sampailah ke syurga. Sampailah pengakhirannya. Macam mana? Yang pertama, kalau kita murid-murid boleh rujuk pada buku teks peringkat akhirat. Yang pertama ialah kehancuran alam. Maknanya nanti akan berlaku malaikat Israfil akan meniup sangkakala dan menyebabkan apa? Dan akan menyebabkan semua alam hancur. Maknanya semua makhluk bumi ni, tak kira manusia, haiwan, akan hancur, dimatikan oleh Allah menjadi debu. Okey, selepas tu yang kedua, peristiwa kebangkitan. Semua yang makhluk yang mati tu disebabkan oleh disebabkan oleh kehancuran yang debu tadi. Manusia selepas itu manusia akan bangkit semula. Semua akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas dihidupkan, diberikan kepada yang ketiga, iaitu apa? Semua manusia akan diperhimpunkan. Dia akan dihimpunkan di padang mahsyar. Mula daripada zaman Nabi Adam sehinggalah hari berhancurnya dunia. Ramai tu. Kalau sekarang ni pun, kalau kita tengok jumlah penduduk bumi pun sampai kemungkinan 3 bilion. Itu sekarang ni. Kalau kira balik daripada zaman Nabi Adam sampai hujung, berapa bilangan manusia? Tak boleh bayangkan berapa banyak. Mantap. Okey, baiklah. Maknanya bila dihimpun nanti, semua manusia, semua makhluk akan dihimpunkan untuk menerima pengadilan. Maksudnya Allah akan mengadil seorang demi seorang. Seterusnya yang keempat, perhitungan amalan. Bila manusia berhimpun, maknanya seorang akan diperkirakan apa amalan yang dibuat sepanjang dia di dunia. Maknanya dia akan tengok amalan baik atau jahat. Dan terakhir sekali, untuk dimasukkan ke mana? Untuk akan dimasukkan syurga ataupun neraka. Manusia yang berat amalan baik dia, pahala banyak, insya-Allah akan dimasukkan syurga. Manusia yang ringan amalan dia, nauzubillah, masuklah neraka. Baiklah, antara yang kelima ialah syurga dan neraka. Maknanya ini adalah balasan syurga
pada orang yang amal soleh, dan azab neraka orang yang melakukan kejahatan yang tidak mengikut apa yang Allah suruh. Baiklah, seterusnya murid-murid, kita nak bersambung kepada apa dia nama lain selain pada hari akhirat. Daripada hari akhirat juga dipanggil Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah berarti hari kebangkitan. Yang kedua, Yaumuddin. Yaumuddin bermaksud hari pembalasan. Yang ketiga, Yaumul Hisab berarti hari perhitungan amalan. Yang keempat, Yaumul Khulud berarti hari kehidupan abadi. Dan yang kelima, Yaumul Hisab berarti hari berkumpulnya makhluk untuk dihisap. Dan yang terakhir, Yaumul Khuruj, iaitu hari keluarnya manusia daripada kubur. Baiklah murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, sampai sini saja Ustaz harap murid dapat apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada Ustaz sendiri. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.